Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Luqman bin Makkar Pengurusi Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW yang masih sudi berkongsi dan membudayai buku bersama kita, jemaah atau hadirin pecinta ilmu di Rumah Nur Iman yang berusaha dan berdedikasi Ibunda Rosniati Mansur bersama barisan ahli jawatan sosial Rumah Nur Iman yang dialu-alukan hadirin pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, terpilih lagi kita untuk mengimarahkan pengajian perjalanan sirah alam rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Bagi memohon keberkatan halakah ilmu ini, kita mulakan kuliah duha dengan bacaan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz, dan dengan segala hormatnya saya persilakan sekaligus menyambung pengembaraan sirah dalam alam rumah tangga Rasulullah SAW di pagi ini. Falyatafadhal masykurah ya Ustaz. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat, jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya doakan jemaah pengajian Gema Nur Iman semua, walau di mana saja berada, sihat walafiat dan ceria insya-Allah. Di sini agak mendung, mungkin tempat lain juga begitu, mungkin ada panas, mungkin ada yang hujan. Mudah-mudahan kita doakan, kita harapkan yang terbaiklah daripada musim ataupun hujan cuaca yang Allah sedang kenakan kepada kita. Mari kita teruskan pengajian kita sebagai mengisi kesyukuran atas nikmat masa, kesihatan, ruang dan peluang yang Allah beri kita pada saat ini, dengan kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sorotan yang khusus berkenaan dengan kekeluargaan, iaitu rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita guna buku Asam Garam, Asam Garam 1. Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan baca dua hadis ataupun dua tajuk terus yang merupakan satu kisah sahaja, yang merupakan babak terakhir daripada bab 1, bab Qirainah dalam buku ini. Ini kita masuk muka surat 94 ya. 94, Asam Garam 30, isteri Nabi paksa Nabi makan ubat. Dan kita lanjut dengan babak yang berikutnya, ceritanya sama tapi sudut pandang, sudut yang lain, iaitu muka surat 97, Asam Garam 31, Nabi denda semua isterinya. Habislah. Dengan itu habislah bab 1. Kita akan masuk bab 2 insya-Allah pada pertemuan akan datang. Ada jodoh panjang umur insya-Allah. Baik. Mari tanpa buang masa kita tengok hadisnya. Dan saya secara peribadi tiap kali baca hadis ni, satu dia kita dah hujung rasa puas. Rasa yang kedua dia geli hati tiap kali baca babak ini, masya-Allah, ingatkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ummul mukminin. Apa hadisnya tuan-tuan? An Ubaidillah bin Abdullah an Ibn Abbas wa Aisyah anna Abu Bakr radhiyallahu anhu qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayyit. Daripada Ubaidullah bin Abdullah, daripada Ibn Abbas dan Aisyah, bahawa Sayyidina Abu Bakar mencium Nabi setelah baginda wafat.
Hadis ini juga dia bercampur baur perasaan kita apabila kita baca. Tuan-tuan, kita tak hurai tentang perawi-perawi, saya nak fokus kepada isinya sebab saya mungkin tak boleh lama pada hari ini. Kata Sayyidatina Aisyah, ayahnya Sayyidina Abu Bakar mencium Nabi setelah Nabi wafat. Kita kumpulkan peristiwa ini daripada riwayat-riwayat pelbagai baru kita nampak keseluruhannya yang saya doakan ibu-ibu boleh dapatkan buku Asam Garam 2 pada bab terakhir, iaitu tajuknya romantik terakhir. Di situ saya muatkan hadis-hadis yang berkaitan. Bagaimana keadaan dia? Antaranya dalam hadis lain Sayyidina Abu Bakar disebut annahu kashafa an wajhihi thumma akabba alaihi faqabbalahu. Pada 12 Rabiul Awal, waktu duha ketika itu, Nabi meninggal. Dan jenazah Nabi ditutup dengan kain, atau ke Nabi juga ditutup. Itu sunnah dan adabnya orang meninggal, kita kena tutup seluruhan tubuh dia atau muka dia. Bahkan ada lagi segi adab teknik kan, segi pengurusan jenazah apabila orang mula-mula meninggal tu kita diikat terus kepala rahang dia, tangan dia dikiamkan di ni, dan zaman dulu orang tak gunting. Itu bukan sekadar petua tapi dia ada fungsi dia, tuan-tuan. Itu kita bincang di tempat lain lah. Baik, ditutup. Sayyidina Abu Bakar pada hari itu, hari ke 12 itu hari Isnin, dia minta izin lepas solat subuh jumpa Nabi. Masa tu Nabi sihat. Hari-hari sebelum pada tu Nabi sakit, Nabi ni. Hari masuk subuh tu Nabi sihat. Lepas subuh tu orang datang jumpa Nabi, sahabat Nabi datang jumpa, sihat Nabi. Sampai kata Allah, Nabi dah sihat kembali. Keadaannya begitu. Sebab lama Nabi sakit ni, hampir lebih kurang 13 hari. Sayyidina Abu Bakar pun minta izin dengan Nabi. Hari itu dia nak balik ke rumah. Rumah isteri dia binti Kharijah di Bani Ashal, agak jauh kampung dia daripada tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kata secara tak langsung sepanjang Nabi sakit tu, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam menggantikan Nabi, dan Sayyidina Abu Bakar duduk di rumah yang dekat dengan rumah Nabi, dengan masjid itu yang hari ini ada bab Abi Bakr, ada tulis lagi hadza, kita kat sini khukh Abi Bakrin, rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ada beberapa buah rumah. Antara rumah yang menempel dengan masjid, dekat dengan Masjid Nabawi, dekat dengan rumah Nabi. Dia duduk kat situ. Maknanya sepanjang Nabi sakit tu, duduk kat situ, tak balik, menjadi imam. Ganti Nabi SAW. Hari terakhir tu dia balik, minta izin, Nabi izinkan. Duduk tak lama, waktu duha sebelum waktu zuhur, orang pergi kejar dia, panggil dia, kata Nabi dah tak ada. Itu keadaan dia. Baik. Jadi dia datang dalam keadaan yang sangat datang sampai ke masjid dalam keadaan masyarakat tak tentu hala ketika itu. Sayyidina Umar tengah mengamuk, duk nak pancung orang, siapa kata Muhammad mati aku pancung, macam itu keadaan dia. Gambaran dia, Sayyidina Abu Bakar menunggu masuk dalam rumah Sayyidatina Aisyah, rumah anaknya, dan sekujur jasad Nabi ada di situ. Dia annahu kashafa an wajhihi, dia buka kain yang menutup muka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cium dia. Baik. Cium kat mana? Riwayat lain pula yang sebut, dan atahu min qibali ra'sihi, dia datang dari duduk di bahagian kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buka penutupnya, fahadara fahu, dia labuhkan mulutnya, maksud dia rendahkan mulut dia. Nabi terbaring, dia duduk di situ, dia rendahkan mulut dia. Wa qabbala jabhatahu, dia pun cium dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cium. Maka dia tertegak sekejap, dia pun sebut wa nabiyya, aduhai nabiku. Ini luahan perasaan Sayyidina Abu Bakar yang sedih lah ketika itu. Dan memang dalam riwayat lain sebut faja'al yuqabbiluhu wa yabki. Maksud dia cium, sambil-sambil cium tu meleleh air mata dia, menangis. Wa nabiyya. Kemudian dia rendahkan lagi, dia cium lagi dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dia bangkit, disebut wa Safiyah. Kemudian dia rendah lagi, dia cium dahi Nabi, kemudian bangkit dan sebut wa Khalilah, aduhai kekasihku. Ini semua dirakam secara terperinci dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Abu Bakar.
Kemudian disebut, ya Allah, bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan. Sungguhlah, wahai Rasulullah, awak ni wangi sungguh. Masa hidup pun wangi, masa tak ada pun wangi juga. Ini antara orang kata kelainan, keistimewaan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan sekadar itu sebenarnya. Nabi memang jaga keadaan Nabi dari segi penampilan, dari segi sudut bau. Nabi jaga, memang Nabi wangi. Uh, Wangi sebab memang makan atar. Ditambah pula dengan keberkatan Nabi lah, badan Nabi tidak berbau, sebaliknya ada sikit sebanyak wangi. Kalau dia bukannya kata secara bukan miracle, pelik sangat, Nabi secara semula jadinya wangi, itu tidak begitu ada gabungan dengan usaha. Jadi kita kena boleh mengikuti sunnah itu, iaitu memastikan dalam sepanjang masa badan kita dalam keadaan yang berbaunya sedap dicium di hidung orang kalau orang datang dekat. Juga mulut kita juga begitu, tuan-tuan. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu keadaannya. Untuk lebih lanjut, siapa yang saya doakan ibu-ibu penuntut ilmu di sini, Allah rezekikan ruang, peluang, kemampuan untuk baca buku saya. Kat buku saya, Allah tadi ingat nak ambil. Buku ada dalam kotak ni. Buku Madinah Takkan Rebah. Kempen sikit. Buku Madinah Takkan Rebah. Dalam ni saya muatkan babak kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi permulaan kepada era sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana situasi masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu meninggal, tuan-tuan. Boleh dapatkan, nanti saya beri link insya-Allah. Baik, sambung pada pengajian kita. Anna Abu Bakr qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar cium Nabi, iaitu cium di dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini masa meninggal. Dan Siti Aisyah cerita ni, keadaan ni dah lepas. Kemudian dia cerita, dia flashback. Qalat Aisyah ladadnahu fi maradhih. Siti Aisyah berkata, masa sebelum Nabi meninggal tu, masa Nabi sakit, kami suapkan ubat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi sakit, kami suapkan ubat. Ladda ni makna suap sesuatu dalam mulut. Ini antara kaedah ataupun antara rawatan yang Nabi lalui ataupun Nabi ambil sepanjang Nabi sakit. Yang ni kalau kita kumpul ke bab Tibun Nabawi, sepanjang beberapa belas hari Nabi sakit ni, macam-macam merawatan yang Nabi orang kata lalui, orang ikhtiar untuk nak rawat Nabi. Sebab itu Sayyidatina Aisyah kemudian nanti kita satu sudut, selama kita mungkin kenal Sayyidatina Aisyah sebagai seorang pakar hadis, tahu banyak benda tentang Nabi, tapi dia juga nanti terkenal sebagai orang kata doktor masa itulah, dengan standard masa tu. Dia boleh merawat orang, dia boleh bagi tips-tips rawatan orang. Sebab itu anak saudara dia Urwah bin Zubair pernah tanya dia satu hari, ibu tahu tentang ni sirah apa semua ni, tak pelik lah, tapi macam mana ibu boleh tahu juga tentang ubat-ubat ni? Lalu dia cerita masa Nabi sakit dulu, orang datang bagi rawatan, dan aku duk perhati, aku dah jadi nurse masa tu, tukang apa hancurkan ubat, tukang buat air ni. Situ dia belajar. Ini Sayyidatina Aisyah, masya-Allah. Ini sisi lain yang mungkin kita tak tahu sebelum pada ni. Sayyidatina Aisyah dia juga pakar perubatan ketika dia teliti sangat Nabi. Kat situ baru kita akan tengok, baru kita jumpa ada rawatan yang dibenarkan, ada rawatan yang tak boleh. Antaranya rawatan yang Nabi tak benarkan ialah guna katak. Guna katak, kat sini keluar hukum bunuh katak haram menurut sebahagian ulama. Ada orang nak kaedah nak rawat Nabi, kena guna katak, tapi nak guna katak tu nak kena bunuh katak, Nabi tak bagi. Ni ada perbincangan lain. Alahkah begitu, tuan-tuan. Kata Sayyidatina Aisyah tadi, kita kembali kepada hadis, kami suap ubat kepada Nabi sampai satu peringkat, faja'ala yushiru ilaina alla taludduni. Kemudian nanti Nabi beri isyarat, jangan suap ubat lagi kepadaku. Nabi tak boleh cakap masa tu, tapi Nabi bagi isyarat, dan isteri Nabi faham, jangan suap ubat lagi kepada saya. Fahamlah dari segi isyarat tu. Tak tahu bagaimana isyarat yang Nabi buat, tapi Sayyidatina Aisyah dan isteri Nabi faham Nabi tak nak disuapkan ubat. Baik. Faqulna, tapi kami ni isteri yang merawat, yang cinta, yang sayang kat Nabi ni, kami kata karahiyatul maridi lid-dawa. Tu Nabi sebut tadi, Nabi tak nak makan ubat tu, itu biasalah, orang sakit tak nak ubat.
Masa tu pula ubat suap mulut ni, biasa ubat tak ada yang orang kata selalunya ubat maksudnya pahit kan. Hari ni pun ubat pahit tapi dicampur dengan sirap ni lah tu yang berbalut itu rasa manis tu, hakikatnya pahit kan. Jadi mungkin itu keadaan dia. Jadi si Nabi kata alah, ubat pahit. Nabi tak nak orang sakit, biasalah orang sakit tak nak ubat. Itu sangkaan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, baik. Falamma afaqa, Nabi pengsan Nabi pengsan lagi, kemudian Nabi sedar lagi dan rawatan suap ubat ketika itu lad ini dia bukan sekadar merawat dengan secara suap ubat, tapi juga teknik yang khusus iaitu rawat suap ubat ketika orang tu tidur, orang tu tak sedar. Hari ini Allah alam boleh ke tak kita buat macam tu? Mungkin ibu-ibu kalau ada yang bahagian perubatan boleh respon. Hari ini mungkin kaedah ni tak suap secara terus begitu tapi masuk ubat ke air sebagainya kan. Tapi zaman dulu ada cara dia. Orang pengsan, orang tidur boleh disuapkan ubat dia. Tersedak kalau gitu kan. Kita masih hidup-hidup lah kita suap ubat tu sebelum anak tu tidur, sebelum siapa tidur suap ubat ni masa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masa tu Nabi selang-seli kerap Nabi pengsan, sedap jaga kejap pengsan. Jadi Nabi pesan tadi Nabi bagi syarat dah, lepas ni jangan suap ubat lagi. Mana kalau saya pengsan lagi, janganlah duk suap ubat lagi. Baik. Nabi pengsan. Falamma afaq, kemudian Nabi sedar, maknanya masa Nabi pengsan tu isteri Nabi suap ubat juga. Ni kaedah masa tu dah barangkali nak merawat Nabi tu tanya orang tu pengsan dia suap ubat. Setiap kali pengsan suap ubat. Nabi sedar. Dan kita kena gabung dengan riwayat lain, Nabi rasa ada kesan ubat di mulut dia. Rasalah pahit-pahit ke macam mana kan. Nabi pun sampai keluar, sampai bercakap, alam anhakum an taluduni. Tadi kan saya dah pesan jangan suap ubat kat saya. Kata Nabi. Ini masa Nabi sakit tuan-tuan. Nabi ini. Dan kata Sayyidina Aisyah, kami pun balaslah. Karahiyatal maridhi liddawa. Orang sakit tak suka ubat. Baik. Faqala, Nabi pun kata pula lepas pada tu, la yabqa fil baiti ahadun illa ludda wa ana anzur. Tak ada seorang pun dalam rumah ni, semua kena suap ubat. Semua kena makan ubat juga. Saya nak tengok sendiri. Illa Abbas, kecuali Abbas. Fa'innahu lam yashhadkum. Kecuali Abbas sebab dia tidak bersama kamu. Dia tak ada tapi dia masuk kemudian. Jadi ramai-ramai orang dalam rumah Nabi, siapa ada masa tu, semua isteri Nabi, mungkin ada juga khadam-khadam Nabi, Anas, mungkin juga ada Sayyidina Ali, yang laki-laki ni ada juga kan, perempuan. Jadi tak kira semua yang ada dalam rumah ni, yang tengok saja saya makan ubat tadi, kena suap ubat, semua kena suap ubat, saya nak tengok. Seorang-seorang kena ni tuan-tuan. Baik. Hadis habis berhenti kat situ, riwayat ini. Hadis dari Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari letak dalam kitab perubatan bab ubat yang dimasukkan melalui mulut. Ini hadis yang pertama. Ada hadis yang kedua yang akan perincikan lagi, yang memberi kita maklumat tambahan. Tapi sebelum pada itu, kita dapatlah gambaran kena dengan tajuk yang saya letakkan tadi. Isteri Nabi paksa baginda makan ubat. Dan ini antara kerenah dalam berumah tangga, asam garam berlaku. Ada ketika kita dipaksa oleh pasangan atas sebab-sebab tertentu. Ini biasalah. Apatah lagi dalam keadaan suami dipaksa oleh isteri. Ni taklah kita rasa, orang terjumpa hadis ni, baca Allah Nabi juga lalui, taklah kita rasa sangat isteri kita ni apa ni, tak macam tak hormat aku. Tidak semudah itu. Baik. Baik, kita baca hadis yang kedua. Kalau ada soalan boleh mencelah, ada pertanyaan, ada kemusykilan atau tambahan boleh orang kata involve ya. Kalau ada ni ya boleh bertulis, saya boleh baca nanti pengurusi beritahu ya. Ini pengurusi beritahu. Kita teruskan hadis yang kedua. Saya Nabi makan, isteri Nabi makan ubat tu. Kan Nabi suruh isteri makan ubat. Nanti kita baca hadis. Makan ubat. Jawapan pendek je, ya. Kita baca hadis yang kedua dalam ni, hadis ke-31 nanti kita akan tengok
Tadi isteri Nabi paksa Nabi makan ubat. Lepas pada ini Nabi paksa isteri makan ubat pula. Berlaku nanti. Kena denda. Sampai ke hujung nanti insya-Allah. Baik, kita baca hadis yang kedua dulu. Jawapan pendek, ya. Semua kena makan ubat. Hadis yang kedua daripada daripada Abbas berkata, aku masuk ni Abbas, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya pak saudara yang masih hidup ketika itu. Ni pak saudara sebelah ayah dan Nabi sangat menghormati dia. Umur dia tak jauh dengan Nabi dalam 2 ke 3 tahun, tapi pangkatnya pangkat pak saudara. Dan Nabi sebut, pernah Nabi isytiharkan, amur rajul sinwu abihi, sesungguhnya bapa saudara seorang itu ialah kembar ayah dia. Sebab Nabi sebut hal ini kerana Abbas dia lewat masuk Islam menurut satu riwayat, dan juga yang pasti dia lewat berhijrah ke Madinah, bahkan dia sertai perang Badar secara terpaksa di pihak musuh. Kemudian lama pula perang Uhud, dia duduk sana lagi ni. Jadi dia hijrah, dia lewat. Apabila dia sampai Madinah, orang Quraisy antara Sayyidina Umar gitu, dia layan tak layan je Sayyidina Abbas ni sampai Abbas terasa. Dan Nabi pun backup Abbas, kata mereka sebut bapa saudara seorang itu ialah ayah dia. Jadi kalau kau sebagai kau mencintai, kau suka kat aku, Nabi katalah, maksud dia hormat Nabi, orang kita hormat seorang, kita akan hormat ayah dia, kan? Dan termasuk kena hormat juga pak saudara dia. Itu Nabi nak kata. Tak boleh kita kata aku sayang kat orang ni saja, tapi aku tak sayang kepada orang lain yang orang tu cerita. Itu tak benar. Sebab itu pelik apabila Syiah mereka mencintai Nabi, mencintai beberapa orang saja, tapi membenci orang lain. Mereka membenci isteri-isteri Nabi. Oleh isteri-isteri Nabi ialah golongan manusia yang Nabi cintai. Pelik ya. Kami cinta Nabi je, tapi yang lain yang kami tak cinta. Itu tak kena. Antara syarat, antara bukti seseorang itu mencintai, menyukai seseorang, dia akan suka dengan orang lain yang orang yang kita suka tu suka. Kan? Kita suka seorang tu, kita akan suka dengan anak-anak dia. Kita akan suka dengan pasangan dia. Kita akan suka juga dengan ayah ibu dia. Hatta keluarga dia yang mana dia suka. Itu secara fitrah, secara semula jadi. Dia tak ada boleh. Saya nak dia seorang je. Orang lain saya tak kisah. Tak begitu. Syiah pelik. Sebab itu kita kata ini Syiah kita tak boleh terima. Dan memang tak terima. Dan dari segi sudut fitrah pun tak boleh ni. Membenci isteri Nabi. Membenci Sayyidina Abu Bakar yang Nabi sang itu kawan paling baik. Pelik, tak boleh masuk, tuan-tuan. Baik, itu. Abbas begitu. Kata Abbas, aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu para isterinya ada bersama. Isteri Nabi semua ada. Nabi meninggal di rumah Sayyidatina Aisyah. Sebelum Nabi sakit nak meninggal pun beberapa hari Nabi minta izin dengan semua isteri untuk tak larat dan nak bergilir hari. Sebagaimana kita tahu, Nabi hari Nabi bergilir, hari ni rumah siapa, esok rumah siapa. Tapi sampai ke muncak Nabi tak larat dah. Nabi di hujung-hujung tu Nabi bergilir pergi rumah orang pun, rumah isteri Nabi itu pun dengan dipapah oleh orang kiri dan kanan. Papa masuk rumah tu. Esok ni papa lagi pergi rumah ni. Itu keadaan Nabi. Tapi Nabi laksanakan juga tanggungjawab tu. Jaga hati isteri Nabi ni. Hinggalah memang Nabi tak larat sangat. Beberapa hari sebelum Nabi nak pergi, Nabi minta izin pada isteri, boleh tak saya duduk saja di rumah Sayyidatina Aisyah. Sudah tentulah isteri Nabi izinkan, kan? Tapi Nabi adab Nabi minta izin sebab itu hak isteri masing-masing. Dan isteri Nabi sudah tentu mengizinkan, maka Nabi duduklah hingga akhir beberapa hari, hingga akhir hayat Nabi, dirawat di rumah Sayyidatina Aisyah dan meninggal juga di situ. Nabi tahulah secara tidak langsungnya hal ini akan berlaku. Baik. Jadi sepanjang Nabi berada di rumah Sayyidatina Aisyah dirawat itu, isteri Nabi datang ziarah, dan adegan, peristiwa, keadaan para isteri Nabi duduk di rumah Sayyidatina Aisyah pun mereka buat sangat menarik. Ada ketika mereka pakat mandikan Nabi, ada ketika mereka duduk bercerita, duduk ramai-ramai bercerita pengalaman masing-masing. Ini semua diabadikan dalam hadis. Ada sebahagian kita muatkan dalam buku ini sampai masa kita akan baca insya-Allah. Baik. Ketika itu para isterinya ada bersama. Mereka semua berhijab daripada aku kecuali Maimunah.
Apabila Abbas masuk dalam rumah Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi yang lain terus di balik tabir. Berhijab di sini bukannya pakai tudung. Hijab kat sini ialah maksudnya tabir, di balik langsir, untuk tak tengok, tak menampakkan wajah lagi. Kecuali Maimunah. Kenapa ni? Maimunah ni dia ialah Maimunah bin Al-Harith, dia ialah adik ipar. Adik ipar kepada Abbas, sebab Maimunah kakak dia ialah isteri kepada Abbas itu sendiri. Betul tak? Betul. Boleh tengok dalam carta hubungan yang saya muatkan di bahagian kulit depan buku. Baik. Maimunah je dia tidak berhijab, sebab dia kira dekat lah tu. Baik. Dia berhijab. Masa tu dah di hujung dah, Nabi baru kena suap ubat. Nabi pun kata, tidak ada seorang pun dalam mulut ini, dalam rumah ini yang melihat saja saya disuap ubat ke mulut, yang melihat saya disuap ubat, melainkan semuanya perlu menyuap ubat ke mulutnya juga, kecuali Abbas. Kecuali Abbas. Jadi selepas itu, dan peristiwa tu, hadis ini berhenti setakat ni. Kita akan baca perincian nanti dalam hadis yang kedua selepas pada ni. Hadis ini kemudian Abbas sebut. Selepas itu baginda bersabda, arahkan Abu Bakar untuk mengimami salat bersama orang ramai. Lantas Sayyidatina Aisyah berkata kepada Sayyidatina Hafsah, katakanlah kepada Nabi, Abu Bakar tu nanti jika dia gantikan tempat Nabi, mesti dia menangis. Orang tak dengar suara dia gini. Lalu Nabi tetap berkata, arahkan Abu Bakar untuk mengimamkan salat bersama orang ramai. Maka Abu Bakar bangkit dan salat. Ini hadis begini, Ibu. Dia ada riwayat yang ringkas, ada riwayat yang terperinci. Semua tu ada kepentingan. Kenapa ulama tu riwayat secara ringkas, kenapa ulama tu riwayat secara detail? Sebab kadang sebut ringkas untuk nak sebut poin yang dia nak sebut saja. Dihurai secara lanjut, tempatnya ada tujuan dia, tuan-tuan. Yang ni kita kena gabung dengan hadis sebelum pada ni. Dalam pertemuan yang lepas kita baca kan, Sayyidatina Aisyah enggan patuhi hasrat Nabi tu. Kita kena gabung kat situ. Apa yang kita ingat balik minggu lepas, apa yang kita pelajari. Nak kata ya tuan-tuan, dari segi ibu-ibu sekalian, dari segi kronologi, orang kata turutan berlakunya peristiwa. Pertama berlaku peristiwa ni dulu. Peristiwa Nabi dipaksa makan ubat. Kemudian Nabi dan isteri dia. Kemudianlah baru berlaku peristiwa tadi, yang sebelum ni, Sayyidatina Aisyah bantah Nabi. Orang kata tak bagi Nabi pilih ataupun arahkan ayah dia Abu Bakar untuk ganti Nabi jadi imam. Itu kronologi dia, tuan-tuan. Baik. Kita kembali kepada hadis ni. Maka Abu Bakar bangkit dan salat. Baik. Kemudian Nabi berasakan sedikit ringan sakitnya. Justru baginda pun datang. Ini mungkin hari yang sama ataupun hari yang lain, maknanya selepas pada tu. Sayyidina Abu Bakar lah jadi imam sejak daripada hari itu di Masjid Nabawi, ganti Nabi SAW. Satu hari Nabi rasa ringan, Nabi rasa sihat. Ini Nabi SAW. Jadi kalau dia mampu, dia akan usaha je. Dia rasa ringan badan dia, maka justru dia pun datang, dia keluar dari rumah Sayyidatina Aisyah, keluar, maknanya masuk ke dewan solat, datang. Masa tu orang dah solat, Abu Bakar jadi imam. Lantas Abu Bakar hendak berundur ke belakang. Tengok Nabi, perasan Nabi datang. Kita tahu ya, pintu rumah Sayyidatina Aisyah itu bertentangan atau setentang dengan saf paling depan masjid Nabi pada ketika itu. Jadi imam nampak ada pergerakan di sana kan. Perasan Nabi datang, dan Nabi pun datang dekat. Nabi datang, Abu Bakar pun hendak berundur ke belakang. Tetapi baginda duduk di sebelahnya. Dalam riwayat lain kita disebut fa asyara, Nabi bagi isyarat kepada Abu Bakar untuk kekal, untuk jangan bergerak di situ juga. Baik. Nabi pun datang dekat, kemudian Nabi duduk di sebelah dia. Di sebelah Sayyidina Abu Bakar, di sebelah sini maknanya Nabi duduk sebelah kiri Sayyidina Abu Bakar, duduk sebelahnya. Abu Bakar pun menyambung bacaan. Hadis riwayat Ahmad. Baik, ni kita bincang sikit fiqh sebenarnya. Masa ni sudah berganti imam. Ni belajar fiqh
bahagian agak terperinci dan bahkan ni jarang dibincangkan, jarang berlaku. Ketika ini sebenarnya sudah orang kata berlaku pergantian imam. Asalnya Sayyidina Abu Bakar jadi imam dalam solat berjemaah itu. Nabi datang, Nabi duduk di tepi itu, kan. Masa tu Nabi jadi imam. Sayyidina Abu Bakar ikut Nabi. Ni. Kemudian barulah Nabi baca tak kuat. Sayyidina Abu Bakar yang ni, kemudian Nabi takbir, Sayyidina Abu Bakar takbir, dan jemaah belakang ikut. Katanya berlaku perubahan imam. Dari hadis ini Imam Bukhari dalam ni hadis riwayat Ahmad, ada dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari letak bincang dalam Kitabus Salah dalam bab man qama ila jambil imam li'illah, orang yang berdiri di tepi imam atas satu sebab. Boleh ataupun tidak, hukumnya boleh. Nanti kita tengok. Dan ini dibincangkan. Kalau imam contoh kata, boleh tak dalam keadaan normal, biasa, gambaran ideal, satu solat jemaah itu ada imam seorang-seorang depan dia, kemudian baru ada saf berbaris jemaah di belakang dia. Ada keadaan ada imam tapi tepi imam tu ada orang. Baru ada jemaah yang lain. Boleh tak begini? Boleh tak ada ni? Boleh, berdasarkan hadis Nabi ni atas keadaan tertentu. Boleh jadi dia imam tapi dia tak dapat nak berdiri lama apa, ataupun dia tu atau penghormatan orang dia tua tak larat, tapi dia jadi orang nak dia jadi imam tapi ada orang standby duduk tepi dia untuk kot-kot dia, orang kata lentuk ke kanan kiri jadi standby. Itu sebab-sebab yang dibolehkan. Mana tidak kalau ada lah berlaku nanti keadaan seumpama itu peliknya tepi imam ada orang duduk tunggu. Kita pun kita mengaji dah. Benda tu tak pelik. Satu. Yang kedua, berlakunya perubahan imam dalam solat itu boleh berlaku. Hadis ini kemudian dibincangkan juga dalam bab yang lain. Riwayat Bukhari selepas pada itu, bab man dakhala li umman nas faja'a al-imam al-awwal fata'akhkhar al-imam awwal wala aw lam ta'akhkhar jaza salatuhu. Ni hadis yang lain. Saya ingat panjanglah bawa hadis ni. Sebelum pada peristiwa ini sebenarnya berlaku beberapa kali solat berjemaah zaman Nabi, orang lain jadi imam, Nabi lewat. Sayyidina Abu Bakar ganti Nabi jadi imam ini bukan sekali ini saja, peringkat akhir. Juga berlaku masa Nabi sihat pun pernah Sayyidina Abu Bakar ganti Nabi. Lalu keadaan ini berlaku juga. Pergantian itu berlaku. Tengah-tengah Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Nabi datang, lalu Sayyidina Abu Bakar beri laluan kepada Nabi, Nabi pula jadi imam. Ini berlaku. Jadi sebut boleh tuan-tuan. Ya. Habis hadis ini, saya bincang panjang takut jadi rumit pula. Ada masa saya nak baca hadis yang menyebut peristiwa Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Nabi datang ganti dia. Itu kalau ada masa selepas pada ni. Ada soalan tak sebelum kita terus ke muka surat atau yang berikutnya? Boleh ikut? Ustaz, nak tanya. Saya? Ya? Yang apa tu sebelah-sebelah Nabi yang berdiri macam pengapit, macam bodyguard tu. Dia punya kaki sama ke ataupun ke belakang sikit tu? Dia jangan lebih. Dia jangan yang duduk belakang, yang duduk tepi tu jangan lebih daripada imam. Sebab itu dalam solat bersendiri, dalam solat berjemaah yang ada dua orang, imam dan seorang makmum, posisi dia ialah sama. Posisi dia adalah kaki itu sama. Kebiasaan kita ke belakang kan, kita ke belakang sikit. Sebenarnya dia sama. Ke belakang pun tidak ada masalah. Apatah lagi nak lagi belakang pun tak ada masalah. Semua dengan kita mengaji ni kita tahu dalam keadaan yang biasa sebenarnya sama. Itu. Kenapa yang berlaku situasi imam seorang-seorang depan, kemudian orang belakang jemaah itu betul-betul di belakang itu dalam keadaan orang ramai. Adapun berdua yang cantiknya sama. Bahkan belaga macam kita ni, belaga bahu dengan imam. Itu yang posisi yang sebenarnya yang dibolehkan. Yang ni berdasarkan hadis, beberapa hadis Nabi, antaranya Nabi solat malam diikuti oleh Ibnu Abbas. Dia masih kecil. Dia duduk dekat. Dia dekat menempel dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal dia duduk sebelah kiri. Nabi pegang kepala dia,
Nabi bawa Nabi bawa duduk sini. Nak kata betulkan dari kedudukan makmum, dia duduk bermula di sebelah kanan. Kat situ dah bincang. Rupanya keadaan dia betul-betul selari dengan imam. Anak cik duduk pegang kepala dia. Duduk belakang ni. Nabi tak cakap lah dalam solat. Nabi Ibn Abbas juga. Ini pergerakan yang besar tapi dibolehkan. Duduk di sebelah sini. Ya, jelas soalan. Selain Jawapan. daripada Ibnu Abbas ada tak? Selain daripada Ibnu Abbas ada tak? Ceritanya. Wallahu a'lam, saya tak boleh nak jawab macam tu. Saya ingat Ibn Abbas. Kalau mungkin ada orang lain boleh input. sebab Boleh mungkin bagi. saya fikir mungkin sebab Ibnu Abbas tu kecil kot yang jadi sebelah. Kalau orang dewasa sikit mungkin ke belakang sikit. Itu saya punya tu lah. Boleh Kan? ni. Tapi nak katanya daripada hadis itu dibincangkan oleh ulama apa fawaid, apa panduan agama yang boleh sebut gitu. Dah budak boleh, apa orang tua pun tidak ada beza sebenarnya. Yang penting jangan lebih daripada imam. Lebih daripada imam. Ya. Baik Ustaz. Terima kasih. Ada soalan lain? Baik. Kalau tidak ada, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi sakit ni umur Nabi 63 tahun ke? Sakit hampir wafat ke apa ni Ustaz? Betul. Ni sakit terakhir Nabi. Masya-Allah. Baik. Sebut 63. Sebut 63 perkara yang jelas tak saya punya ni, sebab saya dapat apa notification internet saya tak berapa lancar, unstable. Jelas Dia kata lag. Jelas. Sometimes dia macam sangkut Dia dengan your saya. network unstable. Tapi masih insya-Allah dia boleh dengar. Baik. Tapi masih Baik. terkawal lah. Saya teruskan ya kalau baik. Sila Ustaz. Baik. Kat mana tadi? Hilang ingatan sekejap. Kat mana kita berhenti? Umur Nabi 63 tahun. Baik, umur Nabi 63 tahun. Apa sebut umur Nabi 63 tahun? Kita secara umum kita nak menjadikan umur Nabi sebagai standard lah. Standard. Dan ini pun disebut kalau nak rancang kehidupan, kita paling panjang kita terancang umur 63. Kemudian yang lepas pada itu bonus kan. Ya. Yeah. Tidak ada masalah secara umum dia kita jadikan hal ini, dan saya pun sendiri menjadikan perjalanan ataupun laluan umur Nabi itu sebagai, kita kata sebagai benchmark selagi yang boleh. Soalan dia yang kita mungkin terlepas pandang, kiraan tahun itu 63 umur Nabi itu dengan kiraan masa itu ialah kiraan bulan yang dikenali Arab, iaitu bulan sekarang ni bulan Islam, bulan Qamari, kiraan Qamari. Adapun kiraan kita pada hari ini tahun yang umumnya kiraan Masihi, kata Syamsiah ini, kiraan bulan ikut matahari kan. Ada beza tu kan, iaitu secara umum dia ada kalkulator, cuba Google kan. Kalau umur kita ikut kiraan Masihi ni sekian, berapa umur kita kiraan ni daripada kiraan Qamari. Dia akan kurang. Secara umum saya nak kena confirmkan, baik secara umum ataupun siapa boleh confirmkan, setiap 30 tahun umur Masihi kita kena tambah 2 tahun umur kita. Kena tambah umur. Betul. Mana kata umur kita 30 tahun contohlah. Saya dia tengok bulan sebenarnya. Dia tengok bulan kelahiran kita. Maksudnya ukuran tepatnya begitulah. Kena ni. Saya nak bagi gambaran tadi, jarak itu 30 tahun. Kalau kita umur aku 30 tahun Masihi, maknanya dari Qamari aku dah 32 kan. Kalau kata umur aku 60, nak sebut apa, umur aku 60, makna kata umur aku dah sebenarnya itulah umur 63 sekitar tu, 63 64 umur yang ikut kiraan Nabi. Jadi dalam merancang saya nak sebut tadi, kembali kepada standard umur tu. Kalau kita nak merancang umur, kita kata aku nak rancang sampai umur 63, sebab nak ikut Nabi, sebenarnya dia tidak boleh kira 63 tu, dia kena kira sampai 60 jelah. Begitu orang kata matematiknya. Kalau tidak ada masalah pun, ya. Baik, masuk kita perbincangan
pada hadis kita. Baik, 89 dah. Hadis yang berikutnya muka surat 97, asam garam 31, Nabi denda semua isterinya. Ini hadis terakhir dalam bab 1. Saya ingat kekangan masa, saya tak baca yang Arabnya, kita terus baca terjemahan dia terus, muka surat 98. Daripada Hisham bin Urwah berkata, ayahku memberitahuku. Ini Hisham bin Urwah. Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Ini ayah dia cerita kepada beliau tu Hisham. Ini anak beranak ulama semua ni. Ilmu hadis yang sebahagian besar rantaian hadis yang sampai kepada kita ni datang daripada rantaian Sayyidatina Aisyah, riwayat cerita Sayyidatina Aisyah sampaikan dia kuliah umum dari segi rantai perawinya, Sayyidatina Aisyah kepada Urwah anak saudara dia, Urwah kepada anak dia Hisham, kemudian kepada ulama ni. Ni rantaian anak beranak tuan. Ayahku memberitahuku bahawa Sayyidatina Aisyah pernah berkata kepadanya, ni seorang ibu mak saudara sangat berkongsi ilmu. Dia kata, dan ni saya daripada hadis ini, kata-kata ni kita tahu bahawa ini memang orang kata sesi yang bukan private, sesi berdua atau bertiga, maknanya bukannya kuliah umum yang Sayyidatina Aisyah sampaikan. Sebab dia kata, wahai anak saudaraku. Ni dia mungkin sembang-sembang minum petang ke minum pagi dengan anak saudara dia. Ini cerita eksklusif. Wahai anak saudaraku, sungguh aku pernah saksikan penghormatan Rasulullah SAW terhadap bapa saudaranya begitu menakjubkan. Ini merujuk kepada peristiwa Sayyidina Abbas masuk. Masa tu Nabi kecualikan dia daripada kena ni. Dan Sayyidatina Aisyah perhati sebelum ni pun Nabi sangat hormat pada Abbas ni. Walhal lebih kurang sebaya tapi atas pangkat pak saudara Nabi SAW. Itu Sayyidatina Aisyah kata. Baik. Pernah Nabi dijangkiti sakit khasirah, sakit paru-paru, dan sungguh perit sakit itu. Namun kami menyatakan bahawa Rasulullah hanya sakit air kulliyah sahaja. Kami tak sanggup hendak mengatakan sakit khasirah. Ini dipanggil tafaul masa itu. Dan Nabi pun ada, orang kata, antara sunnah Nabi, kita sebut benda baik-baik sebagai tafaul, sebagai orang kata, mudah-mudahan. Sakit berat, kita sebut, alah, itu sakit sikit. Bukan nak pelekehkan tu. Sakit ni je. Tafaul, mudah-mudahan betul lah sakit tu ringan. Nabi begitu. Contoh, ada lalu seorang, Sahal, dalam peristiwa Hudaibiyah. Nama dia seorang tu Sahal. Dia orang musyrik datang. Sahal maksudnya mudah. Nabi kata, mudahlah urusan kita hari ni. Tafaul kepada maksud nama itu. Ini tafaul. Termasuk juga dalam hal ini, kita satu benda yang berat, kita tak sebut benda tu berat, kita ringankan. Ini secara tak langsung melatih orang Islam ni, dia bukan memandang benda negatif saja, tak. Nabi bukan didik begitu. Kita melihat sisi yang baik daripada sisi sesuatu itu. Isteri Nabi pun buat begitu, tuan-tuan. Nabi sakit ni je. Baik. Satu hari, kata Sayyidatina Aisyah, Rasulullah betul-betul dalam kesakitan sehingga baginda pengsan. Dan kita tahu, sejak badan pengsan tu memang selang-seli, kejap pengsan, kejap sedar, tuan-tuan. Kami jadi bimbang dan orang ramai mula melihat baginda. Kami semua berpendapat bahawa Nabi dijangkiti sakit Zatul Janab. Nak sebut macam mana? Pneumonia. Boleh betulkan saya sebut. Ni saya orang luar bidang lah dalam hal ini. Baik. Itu sakit pneumonia. Jadi kami pun memberi rawatan dengan memasukkan ubat ke mulut baginda. Selepas itu sakit tersebut berangsur hilang. Kemudian baginda pun sedar. Nabi tahu bahawa baginda baru dirawat demikian, iaitu diberi minum ubat kerana masih ada kesan ubat tersebut. Kisah ni dari riwayat ini orang kata di skip dah. Sebenarnya Belanda tu berlaku tadi, sebagaimana tadi. Nabi sebelum Nabi pensan, untuk kesekian kalinya, Nabi dah pesan jangan suap ubat lagi. Nabi pensan, disuapkan ubatnya lagi. Jadi kali ini Nabi dah pesan, Nabi bangun pensan, Nabi sedar ada kesan ubat dia. Nabi pun berkata, apa bahasa Arab dia? Dhanantum anna Allah azza wa jalla sallataha alayya ma kana Allah yusallituha alayya. Adakah kamu mengira
Allah menguasakan ubat itu ke atas saya, Allah sama sekali tidak menguasakannya ke atas saya. Ini dialog yang baru kita tahu, tak ada dalam riwayat sebelum pada ini. Yang ni kita kena gabung dengan riwayat yang lain, iaitu ni dibincangkan, iaitu Nabi tak nak berubat. Nabi tak nak berubat. Itu penting gabung saya sebut. Kenapa? Kalau kita baca hadis ni saja dan hadis yang saja, Nabi tak nak berubat. Lalu kita kata, kita tengok ni, dari segi sunnahnya kita tak berubat ni, kita redha saja. Salah. Sebelum pada tu Nabi berubat. Sebelum kita sebut Nabi ubat dengan pelbagai jenis ubat. Semua sampai satu peringkat, dan ini Nabi tahu dah Nabi nak hujung-hujung usia Nabi tak nak berubat lagi. Lalu kat sini keluar hukum, boleh ke tidak seseorang ataupun orang apabila sampai keadaan dia sakit yang ni, dia tak nak berikhtiar ubat lagi. Boleh. Secara umum boleh. Tanpa kita paksa, tanpa ini, sebab dia ni. Dan tanpa kita kata nak sebut nak berubat ke, mana lebih afdal, berubat ataupun tak nak berubat, itu bukan perbincangan dia. Dua-dua boleh dipilih ikut keadaan. Orang tu nak hidup lagi, orang ataupun ahlinya yang masih lagi mengharapkan kehadiran dia, maka diusahakan. Itu juga terpuji. Ada orang yang dah tak nak hidup dah, dia dah ni nak tak sabar jumpa Allah Ta'ala, dan ni dia pun tak nak berubat, maka dia tak ni. Dua-dua keadaan itu ialah sebagai pilihan, tidak ada yang mana lebih baik. Ini keadaannya, supaya kita tidak bersalah faham. Memang sampai satu peringkat Nabi tak nak berubat dah. Kat sini antaranya Nabi kata, adakah kamu mengira Allah menguasakan ubat ni? Ubat ni boleh beri kesan kat aku ke? Allah akan secara asbab dia akan jadi? Takkan. Nabi tahu, Nabi tak sebut lah. Nabi akan pergi. Kesakitan Nabi itu, penyakit Nabi itu memang akan sudah dah. Baik. Lalu kemudianlah baru Nabi sebut, demi zat yang jiwa saya di tangannya, tidak ada seorang pun dalam rumah ini melainkan semua kena disuap ubat juga selain bapa saudara saya. Semua dalam rumah ni kena suap ubat juga. Kata Sayyidatina Aisyah, kemudian aku melihat sendiri mereka menyuapnya seorang demi seorang. Ini yang ibu tanya tadi, mereka suap ubat. Memang kena suap ubat lah. Sayyidatina Aisyah kata, aku tengok sendiri. Semua kena suap ubat. Seorang. Dan ada lelaki, ada perempuannya. Sayyidatina Aisyah menyebutkan siapa yang ada di dalam rumah ketika itu. Dia sebutkan juga keutamaan mereka. Ini cara adab dalam meriwayatkan hadis, dalam kita bercerita tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu nama yang disebut kita kata imbau keistimewaan, kelebihan orang itu. Sayyidatina Aisyah disebut cerita banyak hadis kan. Dia cerita tentang Sayyidatina Zainab yang menjadi dia punya pesaing dia, disebut, dipuji. Tapi dia sebagai watak yang itu disebutlah juga. Orang tapi dia ni begini-begini, disebut. Diulas sedikit sebanyak. Saya sebut, ada orang ni, dia tu begini-begini. Ada orang ni, dia tu dulu masya-Allah orang ini, dia tu begini-begini. Disebut, baik. Selepas itu ubat tersebut sampai kepada isteri Nabi pula. Makna kata apa? Kronologi dia. Sebelum isteri Nabi kena suap ubat, orang lain yang makan ubat, iaitu orang lelaki yang ada ketika itu. Tak disebut siapa diperincikan. Saya cuba cari riwayat yang boleh melengkap siapa yang ada secara spesifik, secara disebut, secara nas, rekodnya siapa. Tak jumpa, setakat ni lah. Itu saya kata andaian boleh jadi Anas pun ada, Sayyidina Ali pun ada, Abbas sudah tentu ada yang kita tahu kan, Usamah pun ada, anak-anak tiri Nabi yang lelaki yang lain, Umar, Salamah dan lain-lain juga ada. Jadi semua lelaki-lelaki ni semua kena suap ubat dulu. Habis orang lelaki, turn orang perempuan pula kena hamba ni. Kemudian barulah isteri Nabi di balik tabir. Lepas itu baru ubat tersebut sampai kepada para isteri Nabi pula di balik tabir. Orang lain tak tengoklah ni. Baik. Maka seorang demi seorang disuap ubat. Sayyidatina Aisyah kena. Sudah tentulah disuap ubat ni maksudnya bukan dia yang suap ubat, orang lain yang orang kata kejung, suap ubat. Saya selalu saya kata ni babak ni geli hati. Saya tu ni babak gurauan Nabi, gurauan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kita merakamkan momen ceria pada saat-saat yang orang kata genting itu. Kena suap ubat. Baik.
Hingga ubat ini sampai kepada salah seorang daripada kami. Sampailah seorang-seorang sampai pada seorang isteri Nabi ini. Siapa isteri Nabi ini juga tidak orang kata tidak pasti siapa. Menurut riwayat Ibnu Abi Zinad, dia kata tak ada orang lain yang aku tahu melainkan Maimunah. Aku rasa Maimunah. Tapi ada orang kata Ummu Salamah. Antara dua orang ni, Maimunah ke Ummu Salamah, dua-dua isteri Nabi yang sampai kepada dia tu. Sampai giliran dia kata, demi Allah saya puasa, hari ni saya puasa. Itu hari Isnin, hari apa, hari tu dia puasa. Hari saya puasa. Maka kami pun balas, adakah awak fikir kami akan lepaskan awak? Walhal Rasulullah telah bersumpah. Maka kami menyuapkannya. Bayangkan peristiwa yang berlaku tu. Kawan tu puasa. Kena suruh ubat. Dia tak nak lah kan. Kawan lain, kau ingat terlepas tu. Apa yang betul, saya duk bayang-bayang semua. Kiri kanan pegang dia, khabar dia. Kemudian kena paksa seorang buka mulut. Bayang begitulah. Pak, kena suruh ubat. Kata Sayyidatina Aisyah, kami pun menyuapnya. Demi Allah, wahai anak saudaraku. Memang dia sedang puasa. Memang dia tak menipu. Dia bukan nipu nak mengelak. Memang dia sedang puasa. Kata Aisyah, memang dia sedang puasa. Tak pasal saya batal puasa dia. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu alam. Habis kita kat sini. Saya sebut ending dia bukanlah, tapi happy ending memberi kata satu perasaan yang kata ceria. Allah di sebalik kerenah babak kerenah yang kita baca ini. Wallahu alam. Habis hadis ini sekaligus habis bab 1, bab kerenah, tahniah. Kalau kita buat kuliah secara fizikal ni, kena buat kenduri dah ni, ada makan-makan dah. Dia ibarat habis satu kitab ni. Tak semua tempat boleh habis. Saya sebut, saya beritahu ibu-ibu sekalian, paling kurang 2 tempat. Saya buka kitab ni, mula dengan bab 1 tak habis. Tak habis pengajian ni. Sebab itu lepas pada pengalaman tu, saya tengok mengaji di tempat lain, mula tempat lain, saya nak tengok orang, saya duk riki-riki tempat ni sesuai tak mula bab 1. Sebab tak semua tempat orang sesuai mula dengan bab 1 kerana. Lalu saya mula dengan bab 2 dulu. Mula bab 2, habis bab 2 baru patah balik bab 1. Apabila orang dah tahu cara kita punya ni. Sebab begitu sensitiviti orang. Kadang orang ni dia sensitif lebih tanpa dipandu dengan ilmu. Bab mencintai Nabi ni, dia lah duk rasa gini-gini. Kita sebut, kalau baca hadis-hadis awal-awal tentang begini, dia rasa, ya ke tak seronok ini. Sampai saya ditegur begitu. Ada orang jemput saya, yang majlis tu, sekali ni, dia sambil makan-makan. Saya kuliah, jadi kuliah bulanan. Jemput. Itu pun awal-awal saya buat buku ni, buat kuliah ni. Lalu dia sebut, kita tentang Nabi ni kita sebut yang baik-baik je. Saya pun angguk lah. Orang berusia kita dengar begitu. Lepas itu Ustaz tak jadi kuliah. Faham dah. Dia rasa kita ni tak menghormati Nabi ke begitu. Itu saya sebut. Tahniah kepada kumpulan pengajar ini, boleh orang kata terbuka dan bersedia untuk orang kata yalah kita mengaji secara insaf dan adil. Kita tidak ada, saya pun bukannya harap nanti ibu tak rasa merendahkan Nabi, menghina Nabi, apatah lagi, tak. Ini kita cakap tentang menambahkan dan menjulang akhlak Nabi, menjulang teladan Nabi yang sebenar-benarnya. Tidak cukup kita sekadar menyanjung tinggi Nabi, bahkan sebahagian menyanjung lebih daripada yang sepatutnya. Wallahu alam. Tanpa saya minta setakat itu, ada tambahan soalan, kemusykilan dan juga ada input perkongsian dialu-alukan. Lepas mula kepada pengurusi. Baik, jemaah, sekiranya ada persoalan ataupun sebarang perkongsian untuk hari ini, boleh kongsikan sekarang. Ataupun kalau tak ada, saya tutup. Saya alu-alukan. Moral of the story. Ini 11 saya boleh. Kalau moral of the story yang saya dapat, walaupun Rasulullah SAW tu dia seorang Nabi, dia tetap masih berikhtiar untuk kesembuhan. Jadi maknanya kan Ustaz, bila kita berikhtiar untuk kesembuhan daripada penyakit kita tu, maknanya kita mengikut sunnah jugalah kan Ustaz? Betul.
Betul. Jangan Itulah. jangan diperkecilkan, jangan ditomah orang yang berusaha nampak bersungguh sangat macam tak nak mati. Tak, kita tak sebut itu. Itu juga dia sebagai sunnah diakui. Baik. Satu yang lain saya nak sebut, ingat nak sebut poin ni, tak sebut tak, poin yang bagus lah. Kita boleh sebut Nabi walaupun masa sakit tapi Nabi tak mudi. Hadis ini dan hadis-hadis Nabi yang lain apabila Nabi sakit kita akan tengok. Yang ni yang saya rasa Nabi tak mudi masa sakit. Dan ini orang kata tanpa sedar dia cukup berbeza berbanding sebahagian umat dia. Saya perhati sendiri, dah kan kita pun sedar begitu. Apabila seorang tu sakit, dia ada kecenderungan untuk jadi mudi. Kecenderungan untuk jadi mudi. Kita pun begitulah, time sakit tu, dia jadi mudah nak marahkan anak ke ni masa tu. Lalu kita baca, pentingnya belajar hadis Nabi, ada akhlak Nabi Allah. Dia membentuk, Nabi tak begitu. Sakit-sakit lah, tapi tak mudi. Jangan mudi. Kawal diri kita ni. Itu satu. Kita kadang benda tu tukar dielakkan. Ada orang, kebanyakan orang yang berusia, dia sakit. Dia tahu pun, saya ada saudara kat kampung begitu. Dia sakit, lumpuh ini. Tapi orang kata terpongoh. Jadi pongoh dia. Marah orang tak tentu kala gini. Dan dia sebut. Dia kata, tahulah jadi mudah nak marah orang. Dia tahu orang kata sikap dia berubah ketika sakit itu. Orang yang sedang merawat dia sabar je lah ini. Saya duduk tengok, kita duduk ziarah, duduk ni, tengok. Ya. Adakah kita biarkan, kalau kita biarkan keadaan tu aku sakit, apakah itu menjadi lesen untuk kita buat perangai? Wallah alam, saya kata tidak. Saya pun tak ada dia, andai aku panjang umur sampai ujian itu, kita sakit, orang khidmat kita ingat hadiah, mudah-mudahan hadiah-hadiah Nabi yang kita belajar ini masa itu menjadi penasihat kepada kita. Aku sakit arah tapi tidak buat perangai, tak mudah marah orang. Ya Allah tu saudara, orang lambat bawa air je. Oh, ni lambat awal isteri dia buat air, lepas tu datang lambat sikit. Datang, baling pergi tampar ni. Allah kata. Isteri dia faham lah, tak terasa lah hati masa tu sebab keadaan itu. Tapi sekali lagi, adakah itu kena dengan akhlak Nabi? Saya kata tidak. Kita mengikuti akhlak Nabi ini dalam semua keadaan, sihat, sakit bagaimana. Ia tidak menjadi alasan untuk kita tidak berakhlak. Kalau nak kata Nabi tak apalah, tak. Nabi lagi sakit. Standard kesakitan Nabi ialah 2 kali ganda sakit umat dia. Nabi tanggung, apatah lagi kita. Iaitu poin, orang kata prinsip pentingnya. Kita belajar hadis tentang Nabi SAW. Mudah-mudahan boleh jadi panduan kepada kita semua, insya-Allah apabila tiba saatnya. Baik, itu tambahan saya. Ustaz, Ada tambahan boleh saya saya. buat sikit? Boleh saya buat sikit apa tu pandangan lah kan daripada cerita Ustaz tadi. Semua isteri Nabi semua dia Memang makan ubat dialih-alihkan. tu. Semua isteri Nabi tu kan dia boleh makan ubat semua tu. Di antara tu Ustaz kata tadi adalah tu gurauan Nabi kan, walaupun dia sakit dia masih buat gurauan. Tapi kalau kita pandang daripada sudut lain, ini agaknya itu pada pandangan pada iman saya lah. Nabi nak meninggalkan isteri-isteri dia dan siapa sekalian dia tu dengan membekalkan ubat supaya mereka ni lebih sihat. Boleh tak Ustaz? Macam mana tu? Menarik tu. Macam mana? Macam Nabi nak apa? Nabi tinggalkan? Yelah, dia suruh semua orang makan ubat kan. Semua orang dia suruh semua isteri dia makan ubat. Semua orang keliling makan ubat kecuali Abbas dia tak makan ubat. Okay. Tapi di samping kata Ustaz tadi itulah sebagai gurauan Nabi kan. Walaupun dia dalam sakit tu masih lagi menjadi itu gurauan. Tapi daripada sudut pandang lain, boleh jadi Nabi ni memberi mereka ni makan ubat supaya kesihatan mereka tu lebih baik. Sepeninggalan Nabi nanti. Ibu nampak macam tu ya? Wallahualam. Boleh. Ada kreatif juga Sebab tu. ubat tu kan penyembuh, jadi dia beri ubat lah kan. Gitu. Tapi ubat tu tidak diperlukan oleh badan orang lain pada ketika itu. Boleh lah. Tak apa pun Tapi kita namanya meraihkan ubat pandangan kan. itu. Menarik.
Okey, secara umum je. Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ibu, terima kasih. Ada bagus dia memberi sudut pandang yang lain tu seronok perbincangan ni. Ya. Ada orang lain? Sahabat-sahabat lain ada soalan ke? Soalan tak ada Ustaz. Tapi yelah macam Ya. Ustaz cakap tadi kan, kita pun pernah dengar uh, bila seseorang Nabi ataupun Rasul tu diuji dengan sakit dia tak sama dengan kita, 2 kali ganda kan. Kalau demam, lagi hebat panas dia. Kan? Jadi pada saya kan sakit ni bila kita diuji dengan sakit, tak semua orang boleh berfikir dengan jernih, dengan positif. Kan? Kita tak rasa sakit tu, kita tak ada di situasi tu, kita boleh cakap lah sabar lah apa kan. Tapi cuba kita mengalaminya. Bila orang yang sakit diuji ni, bila dia kembali hati dia kepada Allah, dia muhasabah diri, masa tu dia faham. Sebab kita ni bukan hak milik Allah. Allah boleh ambil bila-bila masa. Allah boleh beri sakit. Dan sakit tu pula kalau kita fikir dengan positifnya, Allah nak angkat nak gugurkan dosa kita. Allah nak angkat darjat kita. Kalau kita boleh berfikir macam tu, InsyaAllah apa je yang Allah uji, sakit ke, ujian berbagai yang datang tu pun kembalikan hati kita pada Allah, insyaAllah. Dari apa yang saya nampak yang kisah hadis ni yang last ni Ustaz baca ni, Masya Allah, Nabi dia boleh, dia ialah keistimewaannya, mukjizatnya dia boleh tahu dah yang tak guna dah dia nak makan ubat kan, sebab mungkin dah sampai masa dia. Tapi ahli keluarga ni nak bagi juga ubat tu sebagai ikhtiar kan. Ya. Sebab sayang kita kalau macam saya sendiri kalau anak sakit dulu, punyalah tak nak makan ubat, kita paksa tau. Sebenarnya tak boleh paksa macam tu. Nanti ubat tu masuk dalam paru-paru. Anak kita menangis, kita duk kepit, duk tekan hidung. Ingat lu. Salah cara tu sebenarnya. Doktor pun faham. Kan? Betul. Masa dulu ilmu pasal tu. Kita duk paksa nak makan picit pakai syring tu. Subhanallah. Allah Alam Ustaz. Menarik. Terima kasih Allah. Baik. Saya ada bagi link. Kalau ada nak dapatkan buku tu, tengok di bahagian ruangan. Saya tertarik tadi pada Puan Rosia kata, pada saya ubat zaman dulu bukan yang sintetik, so tiada kesan sampingan. Menarik. Kemudian ada soalan lagi. Ada kata apa ni? Puan Zira Adna je. Kira jika orang sakit tak nak makan ubat dan tak nak makan ubat memang tak boleh paksa lah ya. Nak jawab macam mana ni? Kira jika orang sakit tak nak makan ubat, tak nak makan ubat, mana tak boleh dipaksa lah ya. Wallahualam, tengok keadaan lah. Dia tidak jadi sebagai prinsip. Saya tak kira tindakan Nabi itu sebagai prinsip untuk kita letakkan. Apabila orang sakit tak nak makan ubat, maka jangan dipaksa. Tengok keadaan. Apa yang kita boleh rumuskan dan rumuskan kat sini, iaitu yang kita boleh sebutlah kalau sebagai tidak keterlaluan, apa orang tu sakit dan sakit yang kata dilihat sakit yang sukar untuk sembuh, kalau dia tak nak berhenti untuk berikhtiar, maka kita hormati punya. Adapun keadaan biasa, sakit biasa anak kita apa gitu, maka dia menjadi tanggungjawab penjaga untuk ni anak, sebagaimana ada sebagai poin kita sebut tadi, zaman kita memang tak nak ubat lah, tapi kita yang atas tanggungjawab kena cari cara untuk dia ambil ubat juga. Paksa tak semestinya dengan cara apa ini. Saya ingat dulu saya kena paksa makan pisang emas lah tu. Zaman saya pisang emas punya mak selit apa ubat dalam tu. Kita makan sudah dah. Makan dah ubat. Pada ubat tu tak nak. Itu cara paksa yang kreatif, yang lain pula kan. Jadi ikut pada keadaan. Tidak mudah-mudah kita buat rumusan itulah. Wallahualam. Tinggal pisang emas lah, nak cari pisang emas lepas ni. Betul Ustaz. Sebab makan ubat ni tak semua orang suka. Bukan anak-anak kita je. Orang tua-tua kadang tak erti nak telan tau. Dia tak erti nak telan. Kita paksa hancurkan kadang tu. Betul. Dengan fobia sangat Nenek saya semua macam tu.
Saya alhamdulillah anak saya semua suka ubat. Bahkan dia tak demam pun minta ubat. Dia kalau seorang demam, seorang makan ubat, semua pakai rasa ubat. Kita bagi dos sikit-sikit lah. Kalau tidak jadi ni pula kita bagi lah juga. Rezeki itu lah. Awal lain payah makan ubat. Baik, ada soalan lain, ada tambahan lain? Siapa lagi? InsyaAllah. Ustaz sikit nak tanya soalan Temu pasal akan datang kita Kaabah masuk bab tanpa tu. kiswah. Itu gambar yang Ustaz bagi tu kan? Kaabah Nabi tanpa pernah berkongsi kiswah tu, gambar tu. Nabi pernah berkongsi mana saya impian bagi kat dengan mana? Siti Aisyah tu untuk membina sebuah Oh ya, Kaabah mengikut model asas yang dibina oleh Nabi Ibrahim tu. Ustaz boleh bagi ni sikit tak? Okey. Gambar tu. Gambar. Oh, muka surat 99. Faham. Kaabah tanpa kiswah, Nabi pernah berkongsi impian Siti Aisyah untuk membina semula Kaabah mengikut model asas sebagaimana yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Okey, penjelasan ringkas dia kena rujuk muka surat tu, kita masuk bahagian bab 2. Bab 2 susah senang, muka surat 126. Ni saya buat sebagai teaser. Sebelum masuk bab 2 ni, letak gambar. Ni cerita apa pula ni? Orang pun baca nanti bab 2 akan jumpa. Muka surat 126. 126 je. Nabi berkongsi impian dengan isteri. Dalam di situ kita akan jumpa hadis Nabi, bagaimana Nabi berkongsi impian itu. Nabi situ berkata, Aisyah, aku nak buat, kalau boleh aku nak robohkan semula Kaabah ni, aku nak buat begini sebagaimana asalnya zaman Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tak jadi buatlah, impian itu terkubur sebelum Nabi dapat laksanakan. Tapi satu masa nanti, lebih 50 tahun depan nanti, zaman Abdullah bin Zubair, dia buat sebagaimana Nabi yang Nabi nak. Dia buat model begini. Tapi tak lama, dalam bahasa setahun dua tu diruntuhkan balik. Dibuat mengikut yang sebelum pada ini. Pada sangkaan orang masa itu, bahawa Ibn Zubair ni buat bid'ah, buat benda ni lah, apa ni, Kaabah duk itu berapa berzaman pun kau buat Kaabah baru ni. Rupanya Ibn Zubair tu betul, tapi tak semua orang tahu ketika itu. Dia buat ni balik. Nanti bukan tahun, berentasi zaman nanti ada beberapa kali percubaan ataupun hasrat untuk nak bina balik Kaabah sebagaimana yang Nabi impikan, hasratkan. Tapi kesudahan dia tak jadilah. Kemudiannya nasihat ulama tak jadi, dan kekallah sampai ke hari ini Kaabah dalam bentuk yang kita tengok hari ini dalam gambar muka surat 9 ni. Ini ialah Kaabah Quraisy. Nak sebut Kaabah Quraisy, bukan Kaabah yang Nabi hasratkan. Tu nak bunyi dramatik sikit lah. Ala-kulli dia diterima sebagai Kaabah. Ya. Patutlah tengok lain Kaabahnya. Tak Yang mana? Ni Kaabah betul lah ni. Lain bentuknya. Tak, maksud lain yang mana? Kaabah Quraisy kan. Tahun bila ni tengok lain sikit lah. Ini Kaabah zaman kita ni. Yang dalam gambar ni Kaabah zaman kita. Kaabah Quraisy pun bentuknya macam ni lah. Tapi ada yang kiswah. Saya tak perasan lah. Ni diambil masa tengok ada eskalator, orang tengah baru nak pasang kiswah. Ya. Itu heran juga. Pasal apa tak ada kain kiswah? Ingatkan tahun bila sebab hitam putih. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Dan nanti insyaAllah sampai masa dia kita hurai. Tempat ini kita huraikan hadis insyaAllah. Nabi berkongsi impian dengan isteri. Terima kasih atas orang kata minat yang mendahului zaman tu dulu. Baik, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Saya ada soalan. Waalaikumsalam. Ya, Puan Nurbaini. Saya nak tanya sebab dalam buku Ustaz, buku Asas Anggara Rumah Tangga, rumah Rasulullah ada dua tingkat kan, bahagian atas. Ada rujuk muka surat mana-mana kah? Bahagian depan, tak salah saya, bahagian depan macam okey. Tak apalah, okey. Apa poinnya? Ada gambar. Okey. Bahagian atas tu,
saya ada baca yang bahagian atas rumah Rasulullah tu tempat Rasulullah nama ni macam dia duduk ketika dia sakit, merajuk dengan isteri dia. Boleh tak Ustaz Ha, jelaskan? Sebab kita tahu boleh tak selalunya apa? kalau kita nampak dekat bawah kan, selalu kalau kita tengok orang selalu tunjuk rumah Rasulullah semua bahagian bawah saja kan. Tapi dalam buku Ustaz tu ada Hmm. satu lukisan dia, gambar lukisan rumah Rasulullah, ada satu Oh, bahagian atas. oh, ya. Oh, ini merujuk buku Madinah Tak Karbah. Ya. Ha. Oh ya, mari kata Karba. Okey. Sorry. Bukan saja buku Madinah Tak Karbah tak. Oh, silau. Ada bahagian awal. Okey. 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 Ini saya lakar sendiri. Adalah beberapa rujukan. Dia sudah tentu bukan ini rupa sebenar yang sebenar-benarnya, tapi berdasarkan kita andaian pelukis lah dari kita sendiri. Dan ini apa soalannya? Soalannya saya boleh tak Ustaz jelaskan betul ke tempat itu Rasulullah macam dia mengasingkan diri dia ketika dia merajuk dengan isteri-isteri? Betul. Yang tu betul. Kita akan jumpa nanti. Jadi Kita dah bincang hadis ini secara awal di muka surat 87 dalam bab 1, isteri-isteri berpakat mendesak Nabi. Oh, sebagai teaser sahaja, dan perbincangan panjang nanti kita akan jumpa dalam bab 4, bab terakhir dalam buku kita ini tentang krisis. Saya kategorikan peristiwa ini sebagai, kalau kita peristiwa yang agak dahsyat lah, dikira sebagai antara krisis rumah tangga. Itu ujian dalam bentuk krisis rumah tangga Nabi SAW. Sebab Nabi merajuk sebulan dengan isteri, dan ini sampai mendapat perhatian, diabadikan dalam Al-Quran dan sebagainya. Jadi kalau menjawab soalan betul atau tidak, jawapannya betul. Apa perincian peristiwa dia, mungkin untuk nak baca awal boleh rujuk bab 4, bab terakhir, muka surat. Bab terakhir, Asam Garam 83, muka surat 232. Nabi merajuk dengan semua isteri. Nabi merajuk semua. Ini bab terakhir. Ini bukan setakat bab terakhir, babak cerita terakhir dalam buku ini. Sebab dia bukanlah yang disebut itu terakhir dari segi kronologi berlaku, tapi agak kemuncaknya berkaitan dengan banyak ayat Quran dan sebagainya. Allah Alam, itu peringkat awal yang saya sebut begitu. Sebab maknanya Adapun bukan macam gambar loteng tadi, tempat isi barang lah kan. Maknanya bukan tempat ya, itu macam sebenarnya tempat dia tu bukan loteng di sisi barang kan? Ke memang tempat untuk Nabi berehat atau apa? saya membayangkan dia seakan loteng. Dia disebut masyrubah. Masyrubah ni ialah bilik kecil untuk simpan barang. Masyrubah tu bahasa Arab dia. Jadi masa Nabi menjauhkan diri tu, Nabi tak bersama, Nabi duduk kat situ lah, rumah Sayyidatina Aisyah. Nabi naik atas tu, duduk, dan ada orang kawal. Ada hamba Nabi dikawal, jangan bagi siapa-siapa akses naik. Jadi itu yang berlaku. Nabi sepanjang sebulan tu Nabi turun pergi solat, pergi jumpa. Malam Nabi tak bergilir dah, Nabi naik duduk atas tu. Memang terasa, terkesan bagi si Nabi SAW. Dan inilah peruntukan pendidikan yang Nabi guna satu-satunya. Allah bagi asingkan dari tempat tidur. Ini maksud dia. Tapi Nabi tak pernah pukul isteri. Nabi tak ambil peruntukan pukul isteri. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustaz. Terima kasih penerangan. Alhamdulillah. Baik. Ustaz, Saya yang gambar dekat page nombor 1 tu rumah Nabi juga ke? Saya sangkut-sangkut. Boleh ulang semula? Sangkut-sangkut dengarnya. Suara Ustaz pun sangkut-sangkut juga. Macam mana? Lag. Apa soalannya? Tak apa. Yang dekat muka surat 1 tu rumah Nabi juga ke? Muka surat 1 rumah Nabi juga. Buku mana? Buku pertama ke? Bukan Asam Garam Kerana. Oh, ada ni.
Bukan, bukan, bukan. Bukan. Ini tak ada. Oh, Ini saya ambil gambar lama. Gambar lama tu rumah di 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 Jazirah di Madinah. Saya nak membayangkan kepada kita semua bahawa kadang ni saya lah sebelum pada kita mendalami hadis kisah Nabi ni, seolah kita downgrade uh, pencapaian teknologi seni bina orang Arab pada zaman Nabi itu. Kita nak bayar lekeh sangat. Rupanya tidak. Dia lebih advance banding yang kita sangka. Bahkan budaya Arab, orang Arab, dan dia lebih daripada yang kita sangka. Mereka agak maju dalam pembinaan ini. Mereka dah sampai, dah buat orang kata zaman dulu lagi dah buat orang kata rumah flat bertingkat-tingkat. Pada hari ini dalam sejarah rumah rumah pangsa, rumah flat paling lama di dunia ada lagi di Yaman. Tu zaman dulu, zaman Sabak zaman tu. Teknologi mereka dah boleh buat bertingkat-tingkat ni. Sebab saya nak sebut lagi orang dah bayang tu sebab orang buat model rumah. Nabi buat setingkat, dia tu tak kena. Rumah Nabi daripada hadiran kita dia 2 tingkat. Dan bahkan Nabi, kita lagi ingat lagi hadis, Nabi sampai Madinah, Nabi menumpang di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kita tahu Abu Ayyub Al-Ansari ada 2 tingkat. Dan asal Nabi duduk bawah, dia duduk atas, dia segan, takkan kaki aku duduk atas kepala Nabi. Dia minta Nabi duduk atas. Itu membayangkan kita, memberi maklumat pada kita, rumah orang Madinah ketika itu pun 2 tingkat. Rumah Abu Ayyub 2 tingkat, rumah ni. Itu rumah. Tak kira lagi otom. Tak kira lagi kubu. Pada hari ni ada sahabat Nabi antara Hassan bin Thabit, dia ada kubu. Rumah dia ada kubu. Sebagaimana ni. Sebab orang Arab dia ambil terkesan juga dengan kemajuan, kemahiran orang Yahudi. Orang Yahudi lebih pakar dalam hal ini. Mereka dalam perumahan, pembangunan ni, mereka lagi orang kata advance. Tempat mereka dibuat kubu. Tempat-tempat yang panas-panas tu ada kubu. Kubu pula buat atas bangunan atas tempat yang tinggi, atas batu. Sebagaimana di Khaybar, di Madinah kita tak dapat tengok lagi lah. Tapi itu bayangan dia. Jadi saya nak kata sekali lagi, sangkaan kita mungkin lebih rendah daripada yang sebenarnya. Dan ini antara bukti-bukti hidup. Ada gambar tahun begitu. Memang dibuat tanah liat begitu. 2 tingkat. Wallahualam. Jadi jawapan tadi dia bukan merujuk pada rumah Sayyidina Aisyah, bukan. Tapi rumah lama. Jelas? Alhamdulillah. Sangkut lah. Saya serah kepada pengurusi. Lain sikit. Kadang sangkut. Saya cerita punya semangat. Tak apa. Saya nak berhenti setakat ni. Kalau tidak ada lagi. Okey. dengar tapi selalu tak lag je. Tak puas lah. Baik, sementara yang masih ada ni, doakan saya sungguh-sungguh. Saya tengah bergua betapa ni, tengah berasak kepala nak buat buku dan buat buku Troka Mekah Madinah ni. Rasa bekerja sempit dada, sependek umur. Dengan anak nak pesan dah, kata ni Abi nak masuk gua, faham tak banyak masa dengan mereka, dengan isteri pun. Jadi doakan saya, Allah mudahkan, Allah terus bagi saya kekuatan nak siapkan buku ni. Buku Troka Mekah Madinah. Nak kejar pesta buku nanti. Dan sebab itu juga projek Asam Garam 4 saya pejam mata tepi sekejap. Nak siapkan yang ni dulu. Cantik kalau siap yang ni boleh buat Asam Garam 4, boleh terbit dua-dua masa pesta buku. Tapi wallahualam yang ni pun semput. Doakan saya. Ya, insyaAllah. Itu. Semoga Allah memudahkan segala urusan Ustaz, insyaAllah. Amin. InsyaAllah. Amin. 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 Masih ada lagi yang nak berkongsi ataupun bertanya soalan sebelum saya tutup? Kalau dah tak ada, saya tutup ya. Baik. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira buat Fadil Ustaz Luqman Mahtab untuk perkongsian dan penceritaan perjalanan sirah kisah rumah tangga Rasulullah SAW
Masya Allah, sungguh indah akhlak Rasulullah SAW yang sememangnya wajar untuk kita contohi. Dalam kesakitan baginda yang 2 kali ganda sakit tu, baginda boleh lagi bergurau dan membahagiakan orang lain. Baginda tidak merasakan murung walaupun dalam kesakitan. Rasulullah SAW menjadi teladan yang sangat baik walaupun sehinggalah pada akhir hayat baginda. Baginda juga berikhtiar untuk sembuh. Jadi maknanya memang kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tak boleh tidak berikhtiar dalam apa-apa pun yang kita hendak lakukan. Benarlah kalau kita besarkan Allah di dalam hati dan kita kembalikan ujian, kesakitan dan musibah kepada Allah, insya-Allah kita akan berlapang dada dan berbahagia walaupun dalam musibah. Alhamdulillah, semoga dengan penceritaan sirah kita hari ini kita beroleh kefahaman ilmu anugerah Allah SWT sekaligus mengaplikasikan ibrahnya dalam kehidupan kita, seharian kita. Terima kasih buat barisan pengurusan Gema Nur Iman serta jemaah hadirin pilihan Allah yang mengimarahkan halaqah ilmu pada pagi ini. Namun tak lupa juga buat pengifak istiqamah yang menjadi asbab majlis kita pada pagi ini. Semoga kita dipilih Allah untuk bertemu lagi di dalam kuliah asar bersama Al-Fadil Ustazah Nurliah binti Mukas Muri dengan pengajian berkitab kitab fiqh mazhab Syafi'i jilid 1 pada pukul 5 petang nanti, insya-Allah. Saya Adi Irma binti Sukir, moderator, mewakili pihak pengurusan Gema Nur Iman memohon maaf atas segala kilaf dan kelemahan dari pihak kami. Dan bagi menangguhkan majlis yang penuh barakah ini, saya ingin memohon Al-Fadil Ustaz untuk menutup majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-As, dan saya akhiri dengan lafaz mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Insya-Allah sehat walafiat, semangat meneruskan kehidupan. Insya-Allah.